Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan uh, memberi pembentangan mengenai subjek mengenai topik jumlah hutang, iaitu untuk e-book Pejuang Saham. Nama saya Ahmad Bahtiar Nurahudin, matric number 11. Untuk dedikasi dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ingin aku memanjatkan kesyukuran kerana dapat menyiapkan buku ini untuk meningkatkan lagi kefahaman masyarakat mengenai ilmu jual beli saham, merafakkan rasa syukur kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta kepada semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggalkan dunia ini. Buku ini dikarang dengan niat agar pahala faedahnya dapat disedekahkan kepada kedua-dua ibu bapa saya, di samping dapat menyebarkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam kepada masyarakat di luar sana. Sesungguhnya apa yang dikarang adalah berdasarkan sedikit ilmu pengetahuan yang ingin dikongsi bersama, dan segala kesilapan adalah dari kesilapan saya sendiri, dan segala ilmu yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, saya ingin memohon maaf sekiranya penulisan saya tidak menepati cita rasa pembaca, dan diharapkan ianya mampu membantu pembaca untuk memahami lebih mendalam mengenai tajuk ini. Buku ini adalah bertujuan kepada kita untuk memulai berjinak dengan ilmu pelaburan saham. Sekian, terima kasih daripada saya. Okey, di sini terdapat isi kandungannya beserta muka surat mengenai buku ini ya. Pertama sekali, apa yang kita perlu tahu adalah apakah definisi hutang. Hutang memberi makna yang berbeza mengikut definisi yang diberikan di dalam kamus, dan terdapat berpuluh-puluh jenis contoh bagi penggunaan perkataan ini. Antara makna hutang adalah beserta contohnya adalah seperti berikut. Hutang iaitu wang dan lain-lain yang dipinjam daripada orang lain. Contoh, jangan-jangan itu masih belum dibayar lagi. Contoh seterusnya adalah belian-belian yang bayarannya ditangguhkan. Contoh berikutnya pula ialah memberikan pinjaman kepada orang lain serta memungut wang yang dipinjamkan. Okey, penggunaan yang kedua ialah kewajiban membayar balik sesuatu yang diterima. Bercagal hutang yang diberikan dengan si berhutang mencagalkan sesuatu. Yang kedua, budi kebaikan yang diperoleh dan yang harus dibalas. Yang ketiga, darah tuntutan bela terhadap seseorang yang telah melakukan kekejaman dan lain-lain. Yang keempat pula ialah hutang lapuk yang tidak berbayar. Yang kelima ialah piutang yang dipinjamkan dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Okey, kali ini ialah mengenai istilah hutang. Perkataan hutang mempunyai istilah yang berbeza sekiranya imbuhan yang digunakan berbeza mengikut penggunaannya. Antaranya ialah berhutang, perhutangan, pemiutang serta penghutang. Berhutang bermaksud bahawa seseorang tersebut sedang berhutang dengan orang lain, tidak kira dari aspek wang, budi serta lain-lain. Yang kedua iaitu perhutangan ataupun pemiutang, bermaksud sesebuah pihak atau orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Yang ketiga ialah penghutang, di mana sesebuah pihak atau seseorang ingin meminjam wang kepada orang lain. Pengertian hutang dalam sesebuah perusahaan. Pengertian hutang bisnes atau dikenali juga sebagai hutang dagang adalah kewajiban yang muncul kerana transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berkait dengan kegiatan operasi perusahaan, dan yang harus segera dibayarkan dalam jangka waktu yang singkat. Dalam perakaunan, hutang merupakan suatu pengorbanan ekonomi untuk masa hadapan di dalam bentuk jasa, sebahagian daripada aktif perniagaan atau kerjasama di antara kedua belah pihak, penghutang dan pemiutang. Okey, kali ini ialah saya akan bercerita mengenai jenis-jenis hutang. Hutang terbagi kepada dua, iaitu jenis hutang jangka panjang dan juga hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang merupakan hutang yang mempunyai tempoh relatif masa yang agak lama, biasanya melebihi dari tempoh 12 bulan, atau lebih mudah dikatakan ianya melebihi daripada tempoh 1 tahun, dan juga mungkin lebih lama lagi. Keuntungan yang diraih hasil dari hutang ini akan dapat meningkatkan nilai aset, mahupun dari segi pelaburan, aset mudah alih dan tidak mudah alih. Kelebihan hutang jangka panjang ialah ianya dapat memperkuatkan modal perniagaan dan menunjukkan nisbah equity, iaitu kemampuan sesebuah syarikat dalam membayar balik hutang mereka. Perkara ini amat penting untuk meyakinkan para pelabur
untuk melabur di syarikat tersebut serta menunjukkan bahawa syarikat berkenaan mampu untuk membayar kembali pinjaman bank mereka. Yang kedua ialah hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek memiliki tempoh pembayaran yang berlawanan dengan hutang jangka panjang, iaitu kurang daripada tempoh 1 tahun. Dalam perakaunan, hutang ini akan terletak di bahagian liability jangka masa pendek di laporan kewangan. Pada umumnya, hutang ini kebiasaannya digunakan untuk membeli barang atau bahan keperluan seperti bahan mentah dan barang siap untuk dijual kembali. Tujuan hutang ini adalah bagi mempercepatkan lagi putaran kewangan sesebuah syarikat agar ketika hendak membayar kembali hutang tersebut, barang yang dibeli menggunakan duit hutang tersebut boleh digunakan kembali untuk membayar hutang yang dipinjam sebelum ini. Okey, antara contoh-contoh hutang jangka pendek ialah nota perlu bayar, akaun perlu dibayar, perbelanjaan tak akru, pendapatan yang belum diperoleh serta hutang jangka pendek yang lain. Sebenarnya terdapat lagi banyak lagi contoh-contoh hutang jangka pendek, tapi ini yang kebiasaannya digunakan ya. Okey, apa pula hutang jangka panjang? Contohnya adalah seperti pendapatan tertunda, cukai pendapatan perlu dibayar, liability cukai tertunda, pinjaman jangka panjang, liability derivatif, liability jangka panjang yang lain, obligasi pajakan jangka panjang. Okey, berikut merupakan formula bagi hutang jangka panjang. Okey, penerangannya ialah liability semasa adalah liability yang mana syarikat tersebut bertanggungjawab dalam jangka masa 1 tahun. Ini adalah jumlah yang biasanya diperhatikan untuk kitaran perniagaan tertentu. Item liability semasa biasanya adalah yang dilampirkan pada sekuriti perdagangan syarikat. Okey, berikut merupakan formula bagi hutang jangka panjang, iaitu merangkumi daripada pendapatan tertunda, cukai pendapatan perlu dibayar, liability cukai tertunda, liability derivatif serta dan sebagainya. Penerangan bagi hutang jangka panjang ialah liability bukan semasa adalah kewajipan syarikat yang dijangka akan dibayar setelah jangka masa 1 tahun, dan contohnya merangkumi pinjaman dan pendahuluan jangka panjang, obligasi sewa jangka panjang, hasil tertunda, hutang bond dan liability bukan semasa yang lain. Okey, langkah kedua pula ialah dengan cara menyenaraikan balik setiap item dan jumlah dalam bahagian liability semasa, bahagian liability pada kunci kira-kira. Langkah ketiga pula ialah kirakan jumlah setiap senarai liability semasa dan senaraikan di bahagian bawah kunci kira-kira. Pastikan ianya diisi di bahagian jumlah liability semasa. Cek kembali senarai tersebut dan pastikan ianya tepat beserta nilainya. Okey, langkah keempat pula ialah senaraikan perkara-perkara yang termasuk di dalam kategori liability bukan semasa dari rekod perakaunan anda. Antara contohnya seperti nota jangka panjang, bond yang perlu dibayar dan pinjaman jangka panjang. Yang kelima pula ialah masukkan senarai tersebut ke dalam kunci kira-kira di bahagian liability bukan semasa, kemudian tambahkan kedua-dua nilai liability semasa dan liability bukan semasa dan anda akan mendapatkan jumlah hutang bagi syarikat tersebut. Langkah keenam, hasil tambah daripada kedua-dua liability semasa dan liability bukan semasa tersebut akan mendapatkan hasil nilai bagi jumlah liability atau lebih dikenali juga sebagai jumlah hutang sesebuah syarikat. Okey, sekarang apakah maksud di sebalik nisbah hutang ke atas aset? Nisbah hutang ke atas aset ini penting kerana ianya adalah peratusan jumlah aset yang dibayar dengan wang yang dipinjam dari pemiutang, liability dan hutang. Ada yang melihatnya sebagai petunjuk leverage kewangan. Ada juga yang sesetengahnya mentafsirkannya sebagai ukuran kesolvenan. Ada juga yang melihatnya sebagai kritikal kepada kesihatan kewangan atau kesusahan kewangan bagi sesebuah syarikat. Apakah maksud di sebalik nisbah hutang sesebuah syarikat? Sama ada ianya tinggi ataupun rendah? Okey, first kali, peratusan yang terhasil daripada pengiraan nisbah ini menunjukkan bahagian aset syarikat yang dibiayai melalui pinjaman dan digunakan sebagai penunjuk keupayaan syarikat untuk memenuhi obligasi hutang tersebut. Nisbah hutang kepada aset yang rendah menunjukkan struktur kewangan syarikat yang baik. Sama seperti nisbah hutang kepada aset yang lebih tinggi, bermaksud
risiko yang lebih tinggi. Secara umumnya, nisbah 0.4 atau 40% atau lebih rendah dianggap nisbah hutang yang baik. Nisbah di atas 0.6 atau 60% pada umumnya dianggap sebagai nisbah yang lemah kerana terdapat risiko bahawa syarikat tersebut tidak mampu untuk membayar kembali hutang-hutangnya. Okey, sekarang apakah langkah mengira nisbah hutang ke atas aset? Berikut ialah 3 langkah untuk mengira nisbah hutang. Pertama sekali, untuk tujuan kiraan, lihat lembaran imbangan syarikat khususnya di bahagian sisi liability, lembaran imbangan. Tambahkan hasil tambah dari liability semasa dan hutang jangka panjang. Kemudian, lihat di bahagian aset kunci kira-kira, tambahkan kedua-dua nilai aset semasa dan aset tetap bersih. Bahagian keputusan dari langkah 1 iaitu jumlah liability dengan hasil dari langkah 2 iaitu jumlah aset. Bahagikan mengikut formula yang akan diberikan selepas ini. Berikut merupakan formula bagi nisbah hutang ke atas aset. Okey, sekarang saya akan berikan contoh dari laman TradingView. Anda boleh membuka laman TradingView menggunakan langkah-langkah yang telah saya tunjukkan ini. Seperti yang anda lihat, langkah pertama iaitu dengan mencari laman TradingView dari Google. Dan kemudian anda dapat melihat contoh seperti di langkah 2, langkah ketiga dan juga langkah keempat. Berikut merupakan contoh kiraan nisbah hutang ke atas aset dari laman web TradingView. Contohnya daripada TradingView, saya ambil daripada TradingView dan sekarang saya akan menunjukkan contoh kiraan nisbah hutang ke atas aset. Contoh seperti di Brahims, Brahims mempunyai hutang sebanyak 91.041 million dan mempunyai aset iaitu 212.709 juta ringgit. Apabila dibahagikan, ianya akan mendapatkan nisbah sebanyak 0.428. Ianya bermaksud syarikat tersebut mempunyai struktur kewangan yang agak baik. Okey, apakah maksud di sebalik kiraan yang telah dilakukan? Okey, seperti yang kita telah kira, Brahim mendapatkan nisbah sebanyak 0.428, manakala syarikat Sam pula mendapatkan nisbah sebanyak 0.606, Zealand 0.665 serta Mudajaya 0.712. Di sini kita dapat lihat Brahim punya nisbah di atas nisbah hutang ke atas aset iaitu 0.428. Ianya merupakan nisbah yang agak baik bagi sesebuah syarikat kerana ianya menunjukkan struktur kewangan syarikat yang baik dan menunjukkan bahawa syarikat tersebut mampu untuk membayar kembali hutangnya. Ianya pula berlawanan dengan syarikat Mudajaya. Seperti yang kita lihat, ianya mendapatkan hasil nisbah yang agak tinggi iaitu 0.712 ataupun 71.2%. Ianya menunjukkan prestasi kewangan mereka yang lemah serta ketidakmampuan mereka serta menunjukkan risiko mereka untuk tidak mampu membayar hutang kembali kerana pengaliran wang yang agak lemah di dalam syarikat tersebut. Berikut merupakan pengambilan data dari kunci kira-kira. Seperti anda lihat, saya ada memberikan dua contoh daripada dua company iaitu Brahim's Holding dan juga London Biscuit Berhad. Dan berikut merupakan cara-cara mengiranya, cara-cara mengambil data dari kunci kira-kira mereka ya. Okey, sekarang saya ingin menceritakan mengenai sebab-sebab saham syarikat disingkirkan. Saham syarikat tersenarai dikeluarkan dari pertukaran stok kerana pelbagai sebab. Seperti contohnya pemodalan pasaran yang tidak mencukupi, harga saham tidak sepadan dengan tahap yang diperlukan, syarikat jatuh muflis, kegagalan untuk mematuhi gabungan di antara sesebuah syarikat dan pengambil alihan syarat peraturan pertukaran dan lain-lain. Berdasarkan sebab-sebab kenapa saham syarikat disingkirkan, kita dapat mengetahui bahawa muflis serta modal yang tidak mencukupi merupakan perkara utama penyebab berlakunya keadaan ini bagi sesebuah syarikat. Ini ada mungkin atas faktor hutang syarikat yang terlalu tinggi serta pengaliran wang masuk syarikat yang agak rendah. Dan ianya menjurus kepada permasalahan syarikat untuk melangsaikan hutangnya. Ini dapat dilihat sejak awal lagi apabila nisbah hutang ke atas aset dikira.
apabila bacaannya memberikan bacaannya agak tinggi, iaitu melebihi daripada 0.5%. Berikut merupakan senarai syarikat yang disingkirkan dari pasaran saham bursa. Contohnya seperti TA Group Berhad, Sun Surya Berhad serta Tropicana Corporation Berhad. Okey, apakah yang terjadi kepada pemilikan saham syarikat yang disingkirkan? Sekiranya anda mempunyai saham di dalam syarikat tersebut, ianya masih lagi merupakan hak milik anda. Tetapi saham tersebut tidak boleh dijual di Bursa Saham Nasional, iaitu BSE dan Bursa Saham Bombay. Dan walau bagaimanapun, penjualan saham tersebut boleh dilakukan di pasaran bebas. Yang bermaksud anda boleh mencari pembeli di luar bursa saham. Okey, apakah jenis-jenis penyingkiran syarikat? Yang pertama sekali ialah penyingkiran secara sukarela. Penyingkiran secara sukarela merupakan syarikat senarai tersebut secara sukarela memilih untuk membuang sekuriti secara kekal dari bursa saham, di mana syarikat tersebut memutuskan untuk menjadi persendirian. Perkara ini berlaku khususnya apabila berlakunya gabungan di antara syarikat atau mempunyai prestasi yang mengecewakan. Sekiranya anda memiliki syarikat yang telah memilih untuk berhenti secara sukarela, syarikat tersebut diminta untuk memberikan dua pilihan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sekuriti Bursa India. Antara pilihan yang diberikan kepada pelabur, yang pertama sekali ialah dengan cara menurunkan saham di bangunan buku terbalik. Penganjur atau pemeroleh akan membeli balik saham melalui proses pembinaan buku terbalik. Penganjur diminta untuk membuat pengumuman pembelian balik secara terbuka dengan mengirimkan surat tawaran kepada pemegang saham yang layak dan borang tawaran. Dalam kes ini, pemegang saham yang layak boleh mendapatkan peluang untuk keluar dengan tender saham anda melalui broker saham masing-masing di bawah tawaran penghapusan. Kemudian, harga akhir ditentukan berdasarkan harga di mana jumlah maksimum saham ditawarkan. Apabila saham yang ditender oleh pemegang saham awam mencapai had yang ditentukan dalam peraturan penghapusan dianggap berjaya, syarikat akan terus tersenarai sekiranya had yang ditentukan tidak dipenuhi. Pelabur selebihnya akan mempunyai pilihan untuk menjual saham mereka kepada penganjur-penganjur. Wajib menerima saham dengan harga akhir yang sama. Pelabur dibenarkan melakukan ini sehingga 1 tahun dari tarikhnya berhenti. Okey, pilihan yang kedua pula yang diberikan ialah memegang saham tersebut sehingga mendapat pembeli. Sekiranya anda tidak berjaya untuk menjual balik saham anda dalam proses pembinaan buku terbalik atau semasa tempoh keluar, anda masih boleh menyimpannya sehingga menemui pembeli di pasaran bebas. Saham yang dihapuskan mungkin sukar untuk dijual kerana berlakunya penurunan kecairan tanpa transaksi pertukaran. Namun apabila anda ingin menjual di pasaran bebas, semua yang anda perlukan adalah kesabaran. Ianya memerlukan waktu yang lama untuk mencari pembeli yang bersedia untuk membeli dengan harga yang diinginkan. Yang kedua pula ialah jenis-jenis penyingkiran syarikat secara tidak sukarela. Penghapusan secara tidak sukarela merujuk kepada penghapusan paksa saham syarikat tersenarai dari bursa saham dengan pelbagai sebab seperti ketidakpatuhan terhadap senarai garis panduan, pemfailan laporan yang lewat dan harga saham yang rendah. Dalam kes ini, penganjur diminta untuk membeli balik saham pada nilai wang yang ditentukan oleh penilai bebas. Walaupun penghapusan dari senarai tidak mempunyai pemilikan saham anda, saham syarikat berkemungkinan besar tidak akan mempunyai nilai yang signifikan setelah dikeluarkan. Kemudian, saham yang dihapuskan boleh menjadi keuntungan atau beban bagi para pelabur, bergantung kepada keputusan yang diambil semasa keadaan itu. Oleh itu, jika mana-mana stok yang anda miliki dihapuskan, sangat penting untuk menganalisis sebabnya dengan teliti dan kemudian membuat keputusan untuk mengeluarkan atau menyimpan dalam portfolio anda untuk jangka masa panjang. Keputusan yang diambil dengan analisis situasi yang teliti dapat membantu anda untuk mencapai matlamat pelaburan jangka panjang anda. Okey. Bolehkah saham yang dikeluarkan dari bursa dimasukkan kembali? Jawapannya ialah ya, boleh. Ianya boleh. Stok yang dilepaskan boleh ditarik balik tetapi mengikut garis panduan SEBI yang ketat. SEBI memberikan garis panduan yang berbeza untuk menarik balik saham tersebut mengikut bagaimana ianya ditarik balik. Saham tersebut perlu menunggu 5 tahun dari tarikh penghapusannya untuk boleh disenaraikan semula.
Kesimpulannya, berdasarkan penulisan ini, dapat kita pelajari bahawa pentingnya penjagaan wang dalam sesebuah syarikat, di mana kita perlu sentiasa memastikan jumlah hutang syarikat berada dalam keadaan yang terkawal, sejajar dengan nilai pemilikan aset. Ini adalah bagi memastikan syarikat mempunyai nilai nisbah ke atas aset yang baik. Ini sekaligus memudahkan urusan syarikat untuk meminjam lagi dari institusi kewangan, di samping dapat menunjukkan struktur kewangan syarikat yang kukuh kepada para pelabur. Perkara ini mendatangkan faedah serta manfaat yang tinggi terhadap pengaliran wang masuk syarikat pada masa akan datang. Sekian saja pemandangan daripada saya. Terima kasih.